فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang saya kasihi, alhamdulillah, dalam qiraatul fatwa pada kali ini kami bincang tajuk menjauhkan diri daripada keluarga. Ini kerana ada sesetengah di kalangan kita cuba menjarakkan diri daripada keluarganya sendiri, sama ada kerana adanya sebab-sebab tertentu atau tanpa sebab. Dalam keadaan seperti ini, perlulah kita menginsafi dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Mafhumnya, dan ketika kami mengambil perjanjian daripada Bani Israel agar mereka tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik dengan kedua ibu bapa serta ahli keluarga terdekat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan hendaklah bercakap baik sesama manusia, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian, yakni Bani Israel, berpaling daripada arahan ini kecuali sedikit sahaja dalam kalangan kalian, dan kebanyakan kalian enggan untuk melaksanakannya. Surah Al-Baqarah ayat 83. Berbuat baik dengan ahli keluarga adalah salah satu daripada kewajiban dan arahan Allah yang Dia redai dan gesa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala amat mengecam sesiapa yang tidak melakukannya berdasarkan kepada zahir ayat di atas. Hukumnya adalah wajib. Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, seorang mufassir terkenal ketika menafsirkan ayat wazil qurba, beliau menyebutkan ahli keluarga disebutkan bersama dengan ibu bapa. Perkataan al-qurba bermaksud hubungan kekeluargaan yang merupakan kata terbitan, seperti mana perkataan ar-ruja'ah dan juga al-uqbah. Maksud ayat ini adalah kami arahkan mereka untuk berbuat baik kepada kaum kerabat dengan menyambung tali silaturrahim sesama sendiri. Lihat Jami' li Ahkamil Quran, juzuk yang kedua, halaman 14. Sebenarnya memutuskan hubungan tali kekeluargaan atau silaturrahim merupakan salah satu daripada dosa besar yang menjauhkan seseorang daripada syurga. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim, yakni hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Al-Imam As-San'ani ketika mensyarahkan hadis di atas menyatakan bahawa ketahuilah para ulama berbeza pendapat mengenai takrifan hak hubungan rahim yang wajib disambung dan haram diputuskan. Ada yang berpendapat bahawa ia merujuk kepada hubungan rahim yang haram untuk dinikahi antara kedua-duanya, di mana jika salah seorang daripada mereka adalah lelaki, maka haram baginya menikahi yang lain. Berdasarkan pendapat ini, anak-anak bapa saudara sebelah lelaki yakni sepupu dan anak-anak bapa saudara sebelah ibu yakni sepupu tidak termasuk dalam hal ini. Pendapat ini berhujah berdasarkan kepada larangan menghimpunkan seorang wanita dengan ibu saudara sebelah bapanya
atau ibu saudara sebelah ibunya dalam pernikahan, kerana ia akan membawa kepada pemutusan hubungan kekeluargaan. Ada pula yang berpendapat ia adalah hubungan dengan mereka yang mempunyai hak pewarisan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adnaka, orang yang paling dekat denganmu seterusnya, dan yang paling dekat seterusnya. Riwayat Muslim sebagaimana yang dinyatakan. Ada juga yang berpendapat ia adalah sesiapa sahaja yang mempunyai hubungan kekeluargaan, sama ada mereka mempunyai hak pewarisan ataupun tidak. Kemudian menyambung hubungan silaturahim seperti yang disebut oleh Qadhi Iyad. Ada yang beberapa darjat tingkatan yang mana sebahagiannya ada yang lebih tinggi daripada sebahagian yang lain dari sudut kedekatannya. Tingkatannya yang paling rendah adalah dengan meninggalkan perbuatan tidak mengendahkannya langsung, dan menyambungnya pula adalah dengan kata-kata walaupun hanya dengan memberi salam. Hubungan silaturahim berbeza bergantung kepada kemampuan dan keperluan, di mana sebahagian daripada ulama menyatakan adalah wajib dan sebahagiannya yang lain menyatakan sunat. Jika seseorang menyambung sebahagian hubungan silaturahim tetapi tidak mencapai matlamatnya, dia tidak dianggap sebagai pemutus hubungan silaturahim. Namun jika dia gagal melakukan apa yang mampu dan sepatutnya dilakukannya, dia juga tidak dianggap sebagai penyambung hubungan silaturahim. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan hubungan silaturahim yang perlu disambung terbahagi kepada dua, umum dan khusus. Hubungan silaturahim yang umum ialah hubungan melalui agama yang wajib disambung dengan sikap saling mengasihi, menasihati, berlaku adil, bersikap jujur dan melaksanakan hak-hak yang wajib dan disunatkan. Manakala hubungan silaturahim yang khusus sama seperti mana yang umum tetapi ditambah dengan memberi nafkah kepada kaum kerabat, mengambil berat tentang keadaan mereka dan memaafkan kesilapan mereka. Lihat Subulus Salam, Syarh Bulughul Maram, jilid yang ke-8, muka surat 162 hingga 163. Sidang pendengar dan penonton yang saya kasihi, berdasarkan keterangan Al-Imam As-San'ani di atas, kami syorkan kepada saudara, sejauh mana pun kita terasa dengan ahli keluarga terdekat kepada ibu bapa, adik-beradik, janganlah kita tergamak untuk memulaukan mereka. Paling kurang wajib ke atas kita memberi salam, bertanya khabar, memberi pertolongan kepada mereka menurut kemampuan. Utamakanlah kemaafan. Andai hati mahu merasai nikmat kebahagiaan dan kelapangan hidup, maka kita terbukakan jiwa kita dan hati kita. Kami mengambil kesempatan untuk menasihatkan kepada diri kami dan seluruhnya bahawa menjauhkan diri daripada keluarga tanpa sebarang sifat yang munasabah dan keuzuran yang dibenarkan syarak adalah suatu yang tidak sepatutnya dilakukan dan menjadi kesalahan di sisi syariah. Tidak boleh bagi seorang menjauhkan diri daripada keluarga, melainkan jika ada kemaslahatan yang nyata untuk agama dan duniawi sendirinya untuk melakukan sedemikian. Berbakti dan menyambung silaturahim dengan keluarga adalah amal ibadat yang amat dituntut dalam syariat Islam. Ingatlah bahawa ahli keluarga lah merupakan kelompok insan yang paling berhak merasakan kebaikan, kesantunan, kedermawan dan keluruhan kebaikan serta pekerti kita. Maka perbuatan berhubung dengan keluarga dan melazimi mereka adalah termasuk kesempurnaan akhlak seorang Muslim, juga Muslimah yang wajib diamalkan oleh mereka. Kita hendaklah memahami salah satu daripada cara untuk dilempar ruahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberkati dalam hidup adalah kita menyambung tali silaturahim dan kita berkasih sayang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, man arada an yabsutallahu alaihi rizqah wa yunsa lahu fi asarih falyasir rahimah. Siapa yang mahu supaya Allah melempah ruahkan rezeki kepadanya dan Allah panjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair telah menyebut antara dosa-dosa besar itu adalah memutuskan silaturahim
dan didatangkan satu kisah yang gharib tetapi masyhur di kalangan ulama. Mudah-mudahan apa yang kita nyatakan di sini boleh membawa kefakihan kita dalam beragama serta menyambung silaturahim serta melakukan amalan saleh dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Kami akhiri dengan doa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.